Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will discuss about the control transfer instruction, where we are going to discuss about jump and also the loop. Okay, so let's move to the first instruction, that is jump. Okay, so this is the syntax for jump instruction, where you should do the JMP and then you use the label. Okay, so I hope that you still remember that label or name. Okay, we refer to the one line in the instruction. Okay, so jump label, meaning that the jump instruction will find the label that we use here, and then dia akan pergi pada label tu, and then the label has one instruction, and the instruction will be executed. Okay. Let's take a look at this example. Okay, program 11.1. If you have the book, you can refer to 11.1. Okay, the situation here is bila there is a jump, okay, instruction. In this example, we have jump module 1. So module 1 is the label ataupun the name of the instruction. Okay, so module 1 here. Okay, bila dia kata JMP, iaitu jump module 1. So, this instruction will go and find where is the module 1 situated. Okay, jadi dia akan pergi kepada module 1 and execute everything in module 1 line. Dan seterusnya lah, because kalau kita ingat lagi, instruction di dalam komputer akan dijalankan secara tersusun lah. Okey, selepas satu dibuat. Jadi bila modul 1 dia dijalankan, maka apa terjadi kepada move AX dan juga not AX? Okay, what happened here? Okay, so move AX and not AX will not be executed. Okay. So kat sini modul 1 akan terus dijalankan, and then selepas modul 1 iaitu sub AX 02H, then the next instruction that will be executed is XOR AX 0 FACE. Okay, so dia macam itulah cara kerja dia. Okay, tetapi this is unconditional jump. Okay, yang ni kita panggil unconditional jump. Okay, so bila kita sebut unconditional jump, bila kita jumpa je JMP, so the jump will be executed. Okay, the jump tu akan jadi sentiasa true, dan jump tu akan buat terus lah. Okay, this is unconditional jump. Okay, tengok pula yang kedua. Okay, jump jenis kedua adalah conditional jump. Okay, conditional jump, right, yang mana dia ada conditional tertentu lah untuk dipenuhi sebelum jump tu boleh dijalankan. Okay, so kita tengok conditional yang ada lah, conditional jump yang ada. Okay, the first one we have JA. Okay, JA, nama panjang dia ataupun explanationnya adalah jump if above. Okay, so JA will be true. Okay, yang ni akan jadi true. JA will be true ataupun executed when zero flag and carry flag is 0. Okay, so bila JA ni akan dijalankan apabila zero flag and carry flag are true. Okay, so kalau lah misalnya kata zero flag sama dengan 0, carry flag sama dengan 1, so adakah JA dijalankan? Tidak. Okay, maknanya dia akan ignore lah JA tu. Alright, kemudian kita ada JAE pula yang kedua. We have JAE. So the meaning is jump if above or equal, where JAE will be executed when the carry flag is equal to 0. Okay, whenever carry flag is equal to 0, okay, the current carry flag state lah. Okay, the current carry flag state, okay, is equal to 0, then JAE will be executed. Okay, kalau JB pula jump if 0, where it needs carry flag to be equal to 1. JBE is jump if below or equal, it needs the carry flag equal to 1 or zero flag equal to 1. Okay, dia tak sama lah dengan yang ni. Yang ni dia nak dua-dua, carry flag dan zero flag equal to 1, equal to 0.
Okay, dia nak dua-dua. Kalau JA, dia nakkan dua-dua. Kedua-dua condition ni meet the requirement. But if you use JBE or you bump into JBE, then you just need to the instruction just need to satisfy just one of this situation, whether carry flag equal to 1 or 0 flag equal to 1. Okay, either one. Alright, and then we have JE. JE is a jump if equal, where it needs 0 flag equal to 1. JS is jump if sign, where it needs sign flag equal to 1. JC is jump if carry, where it needs carry flag equal to 1. And JCXZ is jump if CX is 0. Of course, it needs CX to be 0. Alright, so now these are the conditional jump. Okay, so untuk dalam banyak jam ni, kalau JMP saja, JMP tu mudah lah, kita jumpa je JMP, so JMP will be executed. But if you meet this kind of jump, okay, conditional jump, then you need to know the current state of these flags. Okay, the current state of these flags. Alright, so kita nak kena tahu 0 flag sama dengan berapa, carry flag, okay, sign flag, and also kat sini dia ada gunakan CX, iaitu CX register lah. Okay, so kita nak kena tengok dulu kepada the state of these flags and also the registers, and then barulah kita nak tengok sama ada all of these conditional jump can be executed or not. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Alright, so kita kat sini dia ada JA. So dalam JA adalah jump if apa nama ni? Okay, kalau JA dia kata jump if above. Yang mana dia memerlukan 0 flag sama dengan kosong dan carry flag sama dengan kosong. So JA memerlukan 0 and carry flag equal to 0. Okay, so kita tengok contoh ni. Okay, so dia kata move AX 10 hexadecimal, compare AX 05. Maknanya dia nak suruh tolak 10 hexa tolak dengan 5 hexa. Alright, so bila comparekan kedua-dua ni, 0 flag sama dengan kosong dan carry flag sama dengan kosong, because 10 minus 5, okay, dia tak akan jadi sama dengan 0 lah. So dia akan jadi sama dengan 1, ada nilai dia juga kat sini. Okay, so 0 flag tak akan jadi sama dengan kosong, carry flag pun tak ada apa-apa pinjam kat situ, jadi dia akan dua-dua jadi sama dengan kosong. So if these two condition are satisfied, then the condition for JA are satisfied. Jadi JA arahannya adalah JA module 1. Okay, JA module 1. So JA module 1 will go and find where is module 1 situated. Okay, dan dia akan buat the module 1 hold sub AX02. Okay, jadi sub AX02 will be executed, and next is next instruction that will be executed is XOR AX0 face ni. Okay, so what about not AX? Not AX will be ignored. Okay, kemudian contoh yang kedua pula, dia menggunakan JAE module 1. Okay, kita tengok sini, move AX10, compare AX. Okay, now JAE needs jump if above or equal, where it needs the carry flag only to be equal to 0. Okay, JAE, dia punya condition adalah carry flag equal to 0. So this condition only. Okay, tak ada melibatkan 0 flag and so on. So dia melibatkan carry flag must be equal to 0. Okay, jadi kita tengok kat sini, JAE module 1. Okay, carry flag. Okay, before JAE module 1, the state for carry flag is 0. Okay, so the value of carry flag is 0, the current state lah. Okay, the current value is 0. So now JAE needs carry flag to be 0. Okay, and then JAE will be true and will be executed. So JAE carry flag equal to 0, JAE is true. Jadi dia akan cari module 1, cari module 1, and then the instruction will be executed lah. Okay, sub AX02, and then XOR AX0 face will be executed as well.
Okay, so dia akan execute lah sampai ke bawah. Alright, so what about, once again, what about not AX? So not AX will be ignored. Alright, so itu situation dia lah. Okay, cuba kita tengok yang tak jadi pula. Okay, so for example, kita ada move AX 0, 5. Compare AX 10. Okay, move AX 0, 5, compare 10. Jadi sekarang ni, 5 minus 10. Compare kan, dia tolak kan? Okay, jadi 5 minus 10. Of course, bila dia nak tolak, nombor kecil tolak nombor besar, dia akan buat pinjam. Okay, dia akan borrow. So, borrow will be affect the carry flag. Okay, bila kita borrow, okay, carry flag will be affected. Now, carry flag dah berubah daripada 0 kepada 1. Because carry flag will be affected lah. Kalau ada borrow, carry flag akan berubah jadi 1. Okay, now, JA needs carry flag and 0 flag equal to 0. But now, carry flag has changed to 1. Now, JA is not true. Okay, condition for JA is false, then JA module 1 will not be executed. Okay, condition untuk JA is false now because carry flag is equal to 1. Then, the JA module 1 is false and will not be executed. So, it will be ignored. Okay, JA module 1 will be ignored. Dan apakah statement yang akan dilakukan seterusnya? Okay, not AX and then jump exit. Okay, so what about module 1? Okay, module 1 akan dijalankan selepas jump exit. Tapi, bila jump exit ni biasanya nama untuk kita keluar daripada instruction ni. Okay, jadi, what about module 1? Okay, kalau dekat exit ni adalah exit the instruction, then module 1 tidak akan dijalankan lah. Because this is JMP. JMP is unconditional jump. Unconditional jump dia akan buat terus. Okay, kalau kat sini dia buat jump exit, so dia akan terus keluar daripada this instruction. So what about module 1, sub AX02 and XOR AX0 phase ni? Okay, this statement will not be executed. Alright, so kita boleh tengoklah apa beza di antara kalaulah condition to true dengan condition to false. Okay, apa beza dia? Alright, kalau condition to false, dia tak akan jalankan, dia tak akan cari pun apakah label yang ada kat situ. Alright, dan dia akan buat je lah. Dia akan jalankan execution tu secara macam biasa. Okay, alright, so itu jump. Okay, kemudian ni lagi contoh. Okay. Okay, so itu jump. Alright, so kita pergi pula kepada satu lagi subtopik tadi adalah loop. Okay, so loop pun perkara yang sama juga. Dia akan menggunakan label lah. Alright, so dia akan menggunakan label. Cuma loop dia akan menggunakan CX. Alright, so kita perhatikan kat sini kita perhatikan. Okay, dia buat move AX 20 and then ada move CX 10. Okay, so move CX 10 dia kata apa? This means you are expected that the loop will be performed 10 times. Okay, apabila kita buat je move CX 10, maknanya kita nak suruh dia loop sebanyak 10 times lah. Because CX will hold the value of the number of looping. Okay, how many times the loop will happen? Okay, so the number will be stored in CX. Okay, so now kita tengok kat sini move CX 10, kemudian dia buat jump repeat. Jump repeat adalah unconditional jump. JMP repeat adalah unconditional jump. So dia akan buat je lah. Okay, dia akan buat. Okay, pergi kepada repeat. Kemudian repeat kata apa? Repeat kata add AX 2. Okay, dia akan tambahkan AX ni kepada 2 hexadecimal. So, 20 hexa plus 2 hexa akan jadi 22 hexa. Okay, kemudian exchange AHAL. Dia buatlah exchange ni. Okay, kemudian dia akan buat loop repeat. Dia buat loop repeat, dia akan cari repeat. Okay, so dia buatlah benda ni sehingga bila? Sehingga 10 times. Okay, because dia akan cari counter dia duduk dalam CX. Okay, so dia akan buat sebanyak 10 kali loop repeat buat sehingga habis 10 kali.
Okey, bila habis 10 kali, barulah dia keluar daripada loop repeat. Okey, bila CX, dan CX ni every time dia loop, CX akan minus 1. Okey, CX akan jadi minus 1. So, bila dia buat sekali, CX akan pegang 9. Masuk sekali lagi, CX akan pegang 8. Masuk sekali lagi, CX akan pegang 7. Dan seterusnya, sehingga CX pegang 1. Bila dia masuk, pergi sekali lagi jump repeat, CX dah jadi kosong. Bila kosong, dia akan keluar kepada add AX50. So, yang ni awak boleh cuba tengok dia punya pergerakan di dalam emulator. Alright, saya cuma terangkan dia punya konsep lah. So, please try this execution, this instruction in your emulator. Tengok apakah perubahan yang terjadi kepada CX dan juga kepada AX ni lah. Kan dia buat add AX dengan 2. Lepas tu dia exchange higher dan juga lower AX tu. Alright. So tengok. So apa hasil dia yang terakhir. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok pula yang ni loop Z. Okey. So loop Z dia punya condition adalah loop Z Okey, loop Z adalah, dia punya condition adalah mesti register CX. Okey, register CX more than 0. Okey, untuk loop Z ni. Okey, dia punya CX, okey, must greater than 0. Maknanya dia mesti nombor yang tidak sama dengan kosong lah. And zero flag sama dengan 1. Okey, so loop Z ni payah sikit lah nak jumpa, nak true situation dia, because dia perlukan zero flag sama dengan 1. Okey, so zero flag sama dengan 1. Jadi ini condition dia. Dia end pula tu. Okey, carry CX must equal to 0, must be greater than 0. Maknanya dia nombor yang bukan kosong lah. And zero flag must be equal to 1. Okey, zero flag mesti sama dengan 1. Jadi kita tengok contoh. Okay, untuk loop Z. Okay, kat sini dia kata okay, move AX 10, move BX 10, move CX 05. Okay, jump repeat. Okay, dia pergi pada repeat. Repeat buat apa? Repeat buat sub AX BX. Okay. Jadi apabila kat sini dia move CX05, meaning that this means you expect that the loop will be performed 5 times. Maksudnya nak ada 5 kali lah, 5 kali pusing lah dekat loop Z tu. Okay. Now dia buat repeat. Repeat akan sub AX and BX. So AX pegang 10 hexa, BX pun sama. Okay, 10 minus 10 will be 0 lah. So of course kat sini dia akan trigger zero flag sama dengan 1. Apabila buat sub AX BX, so it will trigger the zero flag. Okay, so zero flag now is equal to 1. Apabila zero flag equal to 1, okay, dan CX pegang 5 hexa, maknanya not equal to 0. Okay, it is greater than 0. Okay, so ada pula loop Z repeat kat sini. So loop Z, the conditions for loop Z are true, where CX is equal to 5, meaning that it is greater than 0. And now, bila dia buat sub AX BX ni, 10 minus 10, of course dia akan dapat 0. So zero flag sama dengan 1. Okay, jadi kat sini, the condition for loop Z are true. Okay, both two conditions are true. Then loop Z repeat will be executed. Okay, so dia akan naik pada repeat. Repeat akan buat sub AX, BX. So now, AX is 0. BX is still 10. So now, 0 minus 10. Okay, kat sini dia akan buat 0 minus 10 hexa. Okay, so 0 hexa minus 10 hexa, dia akan jadi negatif dekat AX akan jadi negatif 0 hexa. Okay, dia akan jadi negatif 0 hexa. Jadi apabila ada nombor negatif kat sini, adakah zero flag sama dengan 1? Zero flag hanya akan sama dengan 1 apabila jawapannya adalah 0. All of the answers will be 0. Tapi kat sini bila ada negative 10, okay, it is not equal to 0. Jadi zero flag akan sama dengan kosong balik. Okay, bila sama dengan kosong balik, so adakah loop Z, condition untuk loop Z, adakah betul? Adakah true? No, because
betul CX sekarang ni sama dengan 4. Okay, CX dah jadi sama dengan 4 dah pasal dia dah masuk sekali dekat looping. Okay, so CX akan minus jadi 4. But now, zero flag is equal to 0. Okay, jadi dia dah tak sama dah dengan zero flag equal to 1. Dia dah tak meet this condition. Then, loop Z repeat will not be executed. So, apa yang dia akan buat? Dia akan buat add AX 10. Maknanya, minus 10 akan tambah pula dengan 10. So dia akan kembali jadi 0 balik. Okay. Dia akan jadi 0 balik. Tapi, dia tak ada dah arahan untuk loop Z kat sini. Okay. Dekat bawah daripada add AX 10 tu, dia tak jadi, dah tak ada dah arahan untuk loop Z. Arahan seterusnya adalah exit. Okay. Jadi, bila arahan seterusnya exit, maknanya dia keluar je lah. Dia tak buat. So, dia buat sekali je lah. Okay. So, how many times dia masuk kepada repeat? Okay, dia masuk kepada repeat sebanyak 2 kali sahaja. Iaitu masa jam. Okay, masa jam ni dan juga masa dia buat loop Z. Okay, so CX akan jadi sama dengan apa? CX akan jadi sama dengan 4. Alright, so itulah lesson untuk dalam video ni. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan conditional jump and unconditional jump. Okay, kalau unconditional jump, kita hanya ada JMP. Okay, JMP adalah untuk unconditional. So, bila jumpa je, terus run. Okay, kalau yang conditional ni pula, kita kena examine, okay, all of the condition. Okay, kalau the condition are true, then barulah semua jump itu akan dijalankan. Alright. Kemudian ni contoh-contoh dia lah. Okay, kemudian bila kita masuk loop pula, loop ada 2 jenis, iaitu unconditional loop. Okay, unconditional loop iaitu dia hanya buat loop sahajalah. Okay, kemudian conditional loop adalah loop Z. Yang mana loop Z ni syaratnya hanya ada 2, iaitu CX must be greater than 0 and zero flag must be equal to 1. So, kalau lah zero flag sama dengan kosong, CX greater than 0 pun, dia tak akan dijalankan. Dia mesti meet these 2 requirement. Alright. So, I think that's all for this video. Thank you so much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.